perkenalan, nama saya Azira Azlan daripada TikTok Shop Malaysia, di bawah strategic partnership dan offline acquisition. Boleh saya turun jalan-jalan tak? Boleh. Boleh. Sila. Okay. Alright, okay, daripada strategic partnership dan juga offline acquisition. Alright, so before saya introduce what is TikTok Shop, nak tahu sikit, siapa kat sini ada TikTok account? Okay, kan? Semua orang ada TikTok account. At least 90% orang yang datang Topen hari ni mesti ada TikTok Shop. TikTok account. Dekat TikTok buat apa? Tengok video. Tengok video. Yang lain, yang audience, what do you do on TikTok? Motivation. Lagi? Belajar masak. Ya ke? Tapi kan, kebanyakan orang kat TikTok ni biasa dia stalk orang je sebenarnya. Tak adalah motivation ke, belajar masak ke. Kebanyakannya memang akan stalk orang. Okay? So secara statistiknya, secara global lah kalau kita nak ambil number secara global pengguna TikTok dah lebih daripada 1 bilion. Okay? Dia merupakan satu aplikasi most downloaded app across the globe. Okay? So di Malaysia sendiri kita ada lebih kurang dalam 14 juta pengguna TikTok alone. And masa satu orang tengok video dekat TikTok ni adalah lebih kurang 79 minit. So kita gunakan 79 minit tu untuk stalk orang, tengok video masak, tengok video DIY, tengok motivation. So that's what we do in TikTok. Okay? So ini TikTok merupakan satu platform hiburan. Okay, kita start dengan hiburan. So kebanyakan stigma di Malaysia feel that TikTok ni merupakan satu platform orang selalu joget. Kan, orang selalu, entertainment. It's basically all about entertainment. Tapi as we grow our business, kita dapati 73% di TikTok sukakan entertainment. Dan 50% user kata bila dia pergi TikTok, dia discover benda yang baru. Okay, contohnya cara nak masak nasi ayam ataupun cara nak guna satu barang dekorasi. So there's so many things you can find out melalui TikTok. Okay, dan 48% mengatakan diorang tak sengaja beli barang di TikTok. Okay, sebab kalau ramai yang dah tahu, TikTok ni pun ada satu feature baru where we call it as a TikTok Shop. Okay? Berdasarkan statistik ini, 83% pengguna di TikTok bila dia tengok video dekat TikTok, dia tak sengaja beli barang. Dia sikit-sikit terbeli. Bila dia tengok satu video ni, macam best je, dan dia terbeli. Dia tertekan baik oren itu. So di situlah wujudnya shoppertainment. Okay? Siapa boleh tolong jawab apa maksud shoppertainment? Apa maksud shoppertainment? Macam mana? Racun. Hampir dah tu. Okay, so shoppertainment ni merupakan gabungan dua perkataan je sebenarnya. Shopper tu daripada perkataan shopping, tainment tu daripada perkataan entertainment. So kita gabungkan shoppertainment. So di TikTok, shoppertainment ini merupakan satu content-driven e-commerce. So maksudnya kalau you nak berniaga di TikTok Shop, you kena ada sedikit unsur-unsur entertainment. Okay, entertainment can come from culture, can come from life experience, can come from customer testimonial. Okay, dia ada pelbagai cara. Tapi kata kuncinya di sini, kalau kamu sebagai seorang seller nak berniaga di TikTok Shop, perlu ada sedikit unsur entertainment. Baru orang dekat TikTok akan start membeli barang di TikTok Shop. Okay? Alright, so pengenalan TikTok Shop. So this is our statistics kenapa kita nak start buat TikTok Shop di Malaysia. Sebab 40% pengguna nak beli barang yang menarik dan fun and entertaining. Okay? Dan 67% kata dia dapat idea baru untuk gunakan produk. Saya bagi satu contoh, kalau you all selalu tengok sebelum ni ada satu wagon. What is wagon in Malay? I'm not too sure. So wagon ni dulu orang pakai untuk pergi camping, untuk bawa barang-barang camping, bawa barang besar-besar untuk pergi ke camping. Tapi sekarang konsep dia dah berbeza sebabkan
sekarang ni orang pakai wagon untuk tarik anak dalam mall ataupun untuk bawa barang-barang kecil pula pergi ke mall. Itu adalah konsep baru di mana peniaga memberi inspirasi baru menggunakan barang yang sama. Okey, dari situ bila orang tengok konten yang menarik dekat TikTok, dia tak ada rasa nak beli pun tapi dia terbeli. Kebanyakannya yang selalu membeli ni adalah kaum-kaum wanita lah, yang dia tengok video dia tak sengaja nak beli. Okey. So di TikTok Shop ada 4 cara untuk berniaga. Alright, cara yang pertama adalah melalui video shopping. Cara kedua adalah melalui live shopping. Dan ketiga, product showcase. Dan keempat adalah shopping center. Tapi cara yang terbaik untuk SME-SME di luar sana nak berniaga di TikTok Shop, you all kena rajin buat video shopping dan juga live. Okay, hari ni kita akan bawakan kita punya satu successful seller di TikTok Shop, which is Madam Maria. Dia akan berkongsi pengalaman beliau macam mana dia start and then macam mana dia menggunakan platform ini untuk menjana dia untuk grow dia punya business dengan lebih besar. Okay? Alright, so keunikan TikTok Shop compared to other e-commerce platform, number one is because of the expanding reach. So what do I mean by expanding reach? Maksudnya berdasarkan pengguna TikTok yang ada 14 million pengguna TikTok di social media itu, di situlah you guys boleh touch on more community di TikTok. Okay? Yang kedua adalah reduce shopping friction. So what reduce shopping friction ni secara tradisionalnya dulu bila kita cakap pasal e-commerce, okay, maksudnya WhatsApp, maksudnya website. Okay? So bila you buat promosi di Instagram contoh ataupun you buat promosi di Facebook, lepas you buat promosi, you minta customer tu untuk WhatsApp you ataupun pergi ke website you. Bila dia dah pergi ke website, dia kena pilih pula barang apa yang dia nak cari. Bila dia dah cari, baru dia nak kena pergi check out untuk buat payment. Alright, with TikTok Shop, we cut it out dengan adakan satu bag orange yang attached to your video. So the moment they see something, they just click on the orange bag, then they can just terus check out on the spot. Sebab itu banyak yang dah teracun dekat TikTok. Apa yang dimasukkan teracun ni, dia tengok video, dia tekan bag orange, dia terbeli. Banyak benda yang selalu terjadi di TikTok ni secara tak sengaja. Alright, dan yang terakhir sekali, of course, branding and selling in one go. Maksudnya, bila you buat content, you terus boleh memperkenalkan brand you dan at the same time, you boleh juga promote untuk orang beli. Okay, so this is our very famous infinity loop. Di TikTok, video yang you produce akan sentiasa rolling. Dia tak akan berhenti, dia akan sentiasa rolling. Kadang-kadang dia video lama boleh viral, kadang-kadang video baru boleh terus viral sebab video di TikTok dia akan sentiasa rolling. So sebagai seller, bila you dah buat satu video, dia akan jadi discover. So the moment people discover about your product, customer akan start untuk tengok dan consider. Bila dia dah berminat dengan produk tersebut, dia dah terbeli produk tersebut, dia akan purchase. So bila dia dah purchase, orang di TikTok sangat suka share pendapat masing-masing. Very outspoken, diorang akan share apa yang diorang rasa pasal produk tu. So kalau produk you bagus, confirm review you bagus. Bila orang buat review pasal produk you dan dia punya video pula akan diparticipate oleh dia punya community, dan bila community dia nampak video itu, community itu pula yang beli. So dia akan terus berterusan lah di TikTok Shop ni bila you produce you punya content. Okay? So kalau kita ada peniaga-peniaga di sini yang belum ada TikTok Shop lagi, boleh scan QR code ni untuk mendapatkan 0% commission selama 3 bulan. Alright, kalau yang tak sempat boleh ambil gambar dulu ataupun boleh datang ke booth kita sepanjang 2 hari ini di Johor. Okay? So hari ini saya nak kongsi sedikit sebab tadi saya dah cakap cara penjualan di TikTok ada 4 cara. So hari ini kita akan kongsi satu cara which is live selling. So what is live selling adalah bila you dah ada TikTok Shop, you terus buat live. So buat live berniaga lah. Kira you terus letak bag orange you sambil you buat live. Alright, tips sebelum buat live. Okay, kebanyakan bila saya bagi training ataupun saya bagi workshop,
Ramai kat sini kata saya tak berani buat live. Saya takut. Saya malu, saya segan depan kamera. Alright, I think itu adalah you kena lawan dengan diri sendiri sajalah. So macam mana nak lawan? Kita ada bagi sedikit tips-tips untuk lawan perasaan takut tu. How do you lawan perasaan takut? Adalah melalui you kena prepare yourself. Right? Sebab kalau you tak prepare, confirm you akan takut. So how do you prepare yourself before nak buat live? Adalah dengan buat satu video promosi tentang you punya live. Alright, dalam satu video promosi tu kena ada your tarikh you nak buat live, masa you nak buat live dan apa yang specialnya tentang live ni. So kebanyakannya kita akan encourage seseorang untuk buat promosi, contoh beli 2 percuma 1 waktu live itu saja sebab kita nak make sure semua orang masuk live tu dan rasa terus nak beli produk tersebut. Alright. Yang kedua adalah kalender peringatan, which is also the same thing. Dalam konten yang sama, you kena ingatkan orang untuk datang live you, untuk masuk ke live you and make sure diorang beli barang tersebut. Dan ketiga adalah kongsikan konten tu dalam you punya TikTok story. Okay? Dan bila you buat live, what you should say masa you nak buat live adalah statement-statement yang you kena ulang selalu ataupun slogan, jargon yang you kena ulang-ulang. Seperti contoh macam kita ada Khairul Aming yang baru saja menang Creators Award hari itu. Dia punya tagline is very simple, which is hey, what's up guys? Right? The moment you hear that, you know that's him. Alright, so sama juga bila you nak buat live, you kena ada jargon you sendiri, you kena ada niche you sendiri. Tak semestinya you kena ada satu slogan yang you repeat every time. Maybe cara pemakaian you sama setiap you buat live. So bila orang nampak you, orang terus tahu, oh okay, it's your live. So everybody wants to go in your live. Alright, so dan yang ketiga adalah seimbangkan soft selling dan hard selling. Alright, di TikTok, bila you buat live, you kena make sure you balance soft selling dan juga hard selling. What do I mean by soft selling? Adalah you memperkenalkan produk. You explain how to use the product. So, apa itu hard selling? Adalah promosi-promosi yang you nak berikan waktu live tersebut. So, that's why you have to combine dua perkara ini bila you buat live. Alright? So, durasi nak buat live untuk satu hari minimum adalah 2 jam. Alright, kalau you adalah seorang sales yang baru nak menampak di TikTok Shop, baru nak start buat live, minimum waktu live you kena buat adalah 2 jam. 2 jam you cakap lah apa you nak cakap. Selagi boleh, selagi ada idea you cakap. Kalau you dah tak ada idea, you ulang balik. Sebab orang yang masuk pukul 10 pagi, contohnya, bukan orang yang sama masuk pukul 10.30 pagi. So you boleh ulang perkara yang sama, tak ada masalah. Mungkin orang akan gugup ataupun macam tak tahu nak cakap apa 2 jam tu. So that's why we encourage untuk follow kita punya ni lah. So you ada dalam, bila you nak buat live tu, dalam script you boleh ada product review and then you sediakan Q&A, you nak buat giveaway pun tak kisah. So make sure you have this skeleton before you buat live. Okay, so lagi satu yang kita notice, ramai peniaga tak nak buat live sebab dia takut kena violation. So bila you kena violation, you tak boleh buat live. Sebab you kena suspend lah, you dah melanggar polisi-polisi di TikTok. So sebelum you nak buat live, make sure you study apa benda yang you tak boleh buat waktu you buat live. So number 1 is very straightforward, no inappropriate body exposure ataupun children. Alright, it's very important bila you buat live, you tidak, you pakai pakaian yang sopan dan make sure tak ada kanak-kanak sewaktu live tersebut. Alright, yang kedua adalah superlative word. So apa itu superlative word? Adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan produk you adalah terbaik ataupun nombor 1. Walaupun produk you ialah nombor 1, tapi you tak boleh claim perkataan tersebut semasa buat live. Alright, seperti contoh kalau you punya produk adalah anti hair fall. So the perkataan anti adalah satu superlative word yang you tak boleh guna. So macam mana you nak ubah perkataan anti? Mengurangkan keguguran rambut. So instead of saying anti hair fall, you can say mengurangkan keguguran rambut. So kalau you tak sure, kita ada ChatGPT. So sila gunakan ChatGPT untuk bantuan untuk buat skrip.
Alright, number 3 adalah playing a recorded content. So, kita ada baru-baru ni ada satu case di mana seller tersebut dia buat live pagi dan dia buat live malam. Tapi seller tu pakai baju yang sama pada pagi dan malam. Somehow our robot detect as a play a recorded content sebab dia pakai baju yang sama. So make sure bila you buat live, tukarlah satu benda pun. Tak tukar t-shirt, tukar tudung. Kalau you pakai topi, mungkin boleh buka topi. So make sure your appearance bila you buat live berbeza dalam hari yang samalah kalau you buat 2 session. Alright, number 4 is showing a QR code, logo ataupun contact number. Senang cerita, TikTok Shop ni is a very sensitive woman. Okay? Dia tak suka kalau you sebut orang lain, dia cepat jealous. So make sure bila you buat live, jangan sebut apa-apa perkataan yang boleh direct traffic keluar daripada TikTok. Seperti WhatsApp, seperti Facebook, seperti Instagram. Avoid this kind of word sebab dia boleh, sebab wanita yang sensitif ni, you sebut sikit je, dia touching kan, then dia bagi you violation. So jangan sebut perkataan-perkataan ataupun menunjukkan contact number, QR code dan logo competitors bila you buat live. Right, yang kelima adalah straightforward, jangan smoke, jangan vape lah waktu berniaga. Berjuta-juta saya beli. Buat apa kalau awak still lagi pakai manual? Kalau Allah tak izin 800 ke 1000 pasang, doa tak ada. Sebaiklah you tak sombong kan? Sikit cakap adik kenapa adik pancung kalau kau bulan 8 saya start menjual. Saya jadi macam tak tahulah, mungkin Allah bagi energi tu jadi pandai bercakap, jadi macam real. Saya perasan macam saya pun. Sekali saya kata, apa kata kita jual baju ni. Baju ni dah buat tapi tak jual-jual. Masa tu ke 65 tahun. Merdeka bulan 8. Saya start jual dekat TikTok dengan follower cuma ada 100,000 saja. Tapi Alhamdulillah hari tu saya jual RM65 kurung Mandeli. Ni cerita Jenny Kilang Jack Pukan, saya punya akaun TikTok. Saya jual, okey madam nak jual baju dengan harga RM65 sempena bulan kemerdekaan. Satu hari saya boleh generate income masa tu. Habis sold out baju 450 pasang sold out. Bayangkan tak, dengan follower 100. Tapi satu benda yang saya bagi tahu, best dekat TikTok ni, bila saya dah gairah menjual tu, saya boleh buat live daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 10 malam, 12 jam non-stop. Saya tak, masa tu saya tak boleh solat, saya buat non-stop. Saya boleh create income, boleh dapat berapa tahu? 100,000 lebih. Kalau saya boleh, yang makcik tua umur dah 50 ni boleh berdiri 12 jam dengan kasut tinggi, kau rasa-rasa kau yang muda-muda ni buat apa? Pergi buat TikTok, jangan main TikTok. Saya nak share, jangan main TikTok untuk nak viralkan orang, nak ambil orang punya kain dalam video-video post. Kau jangan buat benda-benda macam ni. Baik kau gunakan platform TikTok ni untuk berniaga. Berniaga gunakan. Macam hari ni saya create Madam Maria Partner, semua saya bagi isi bakul.
sekarang ni kalau you create account untuk business tak perlu follower 2,000, tak perlu follower 1,000, betul? Dan kita terus boleh buat apa? Kita dah boleh ada bakul. Tekan bakul kuning, add to cart buy now. Saya kata, senang je. Dan Alhamdulillah saya buat 1 bulan, bermula daripada bulan pertama, bulan 8 tu saya punya sale 34,000 je. Saya ingat lagi. Dan dia naik, saya ada 34,000, saya create 70,000. Saya naikkan lagi, saya up sampailah sekarang. Alhamdulillah 600-700,000 saya dah generate income di TikTok. Macam mana, you all tahu tak, senangnya beli je. TikTok ni memang senang gila lah. Kau jangan cakap, aku cakap. TikTok ni senang gila. Tekan aja, terus tengok berkenan, beli. Tak payah kau nak tanya nyanyi semua, tak payah. Tekan ni, tekan. Kau nak pergi shopping center, nak bawa anak bergaduh, nak berebut, baik nak beli satu baju, kena beli bola pula. Sudah. Duduk kat rumah, mak dia lepas semayang, lelaki tak ada. Tengok madam sikit, okey. Tekan, check out buy now. Senang je. Tak payah sibuk-sibuk. Senang gila. So saya memang nak semua orang gunakanlah platform TikTok ni sebaik yang mungkin. Sebab saya tak gerti nak cakap. Of course saya ucapkan terima kasih sangat dekat TikTok ni. Betul tak? Inilah ujung jari. Kat rumah je. Dah sampai dah barang. Dekat rumah je dah sampai dah. Abang, bayar bang. Abang, bila masa pula awak beli baju ni? Alih-alih je cantik. Semalam. Tidur pun boleh shopping tau. Gila lah. Ya, itu perjalanan madam. Sangat menarik, sangat mencabar dan juga kena ada karakter yang sangat menyerlah. Dan saya perasan satu konten di TikTok madam, ada seller datang kata mengadu. Bawa baju banyak-banyak, tak boleh jual. Lepas tu madam kata, nak jadi usahawan ni kena ada semangat. So kita nak minta madam berikan semangat yang sama kepada semua yang hadir hari ini. Dia nak jadi usahawan ni, satu benda, you kena yakin dengan diri you. Kalau you tak yakin dengan diri you, you bawalah barang bagus macam mana pun, you tak akan boleh pergi. The first kunci kita adalah kena percaya diri. Itu je. Dan jangan mudah putus asa. Jangan dengar suara-suara biawak. Kalau hari ni saya nak dengar netizen hentam saya, aku rasa aku dah tak keluar rumah. Tapi hari ni, Kak, boleh ambil gambar. Dia mula dengan macam-macam tu sikit. Lepas tu dia dah terus jadi ustazah pula. Dia kena ada. Dia ada wayang-wayang dia ni. Tapi betul lah, nak jadi usahawan, kena first memang you kena yakin diri. Kalau you tak yakin dengan diri you, macam mana you nak bawa barang tu pergi? Betul tak? Kan? Betul? Kalau you tak yakin, you boleh bawa tak? Tak boleh. So memang kena ada yakin diri. Contohnya dekat belakang tu lah. Madam Maria Partner. Hari ni saya create usahawan-usahawan ni, semua saya suruh meniaga dekat TikTok. Best gila. Dekat TikTok ni, you tak ada modal pun you boleh jadi affiliate. Apa lagi nak? Peluang dah ada depan mata. Kena ada potensi, kena yakin diri. Saya boleh berdiri cakap, betul. Cakap dekat depan kamera dengan cakap kat luar, lain. Lepas tu kadang-kadang kan, saya perasan. Saya ada pekerja, suruh buat live. Paling-paling pun you all boleh buat 2 jam lah. Itu paling lama. Lepas 2 jam, tahu nak cakap apa? Dia dah mati akal. Sebab tu kita kena shock dengan kamera kita tu, yang handphone tu. You all tengok baju madam cantik gila, pakai lawa, memang cantik, kualiti tu. Tekan baku kuning, beli sekarang, buy now, add to cart, beli sekarang. Nampak, orang nampak, betul lah dia ni. Betul, semangat kita tu dah pergi dekat orang tu. Sebab saya tak nampak orang, tapi orang nampak saya. So saya kena berkelakuan elok lah. Macam mana, tak adalah aku nak tekan-tekan kan. Kena sesuatu. Tapi cakaplah semangat kita. You kena semangat sayang. Semangat ni memang semua. Betul, kalau tak semangat habis. Satu viewer pun semangat juga. Ni satu saya nak share. Madam, saya buat live tapi view saya sendu. Engkau nak jual view ke? Engkau nak jual baju engkau? Fokus kepada apa yang kau jual, bukan kau fokus dekat view. Kalau engkau fokus dekat view, engkau jual view lah. Simple. Saya pernah buat dulu, tak ada orang tengok. Apa tu gila makcik ni belakang mesin jahit. Lepas tu
Satu mata, aku tak peduli, aku berbual, aku cerita anak aku cerita itu, aku cerita ini, aku cerita Pakistan belakang tu jahit baju aku sengit. Cerita sampai masuk. Itu yang best. So jangan fokus kepada view. Fokus dengan apa yang you all jual. Betul tak? Kalau kau fokus view, siapa yang kat sini buat live? Angkat tangan. You buat live. Jangan fokus kepada view. You fokus pada view, you jual view you. You fokus kepada apa yang you bawa. You ceritalah baju ni macam mana pun. You ceritalah makan ke, you ceritalah rantai kemas ke, apalah yang you jual. Fokus dengan apa yang you jual. Kerana you nak jual. Bukan you nak pasal view. Tak ada pun tak apa. Allah tu akan hadirkan orang-orang tu. Tapi sebab Allah nampak kita usaha. Allah tu dah cakap dia tak akan sisihkan orang yang berusaha. Dia akan bagi walaupun satu itu rezeki kita. Yang dah ditetapkan oleh Allah. Kena ada itulah satu keyakinan. Jangan bagi alasan. Saya paling benci saya bagi tahu satu benda. Saya paling benci tahu orang yang banyak bagi alasan. Saya memang tak suka. Ni memang saya paling menyampah. Kalau kau banyak alasan, kau pergi duduk kat pulau alasan. Nak jadi usahawan jangan bagi alasan. Cepat bertindak, terus buat. Sekarang semua pergi create bakul. Account business, pergi buat bakul kuning tu. Terus boleh meniaga. Dah balik lepas tu boleh tak ada baju nak meniaga, jadi affiliate madam. Kan best. Boleh dapat jumpa madam. Ada tahu orang jadi affiliate saya. Banyaklah. So pergi buat sekarang. Boleh jadi affiliate saya. Awak jangan lupa tahu jadi affiliate saya. Okey, lepas ni. Tapi saya nak tanya semangat keyakinan tu. Kita tahu nak build tu bukan mudah. Jadi apa tips yang madam boleh kongsikan ataupun kickstart dia untuk mulakan dapat kedua-dua ni? Semangat dan juga keyakinan. Apa yang boleh dikongsikan? Okey, ni saya share. Saya bukan ustazah. Tapi satu benda yang saya cakap. Kenapa saya kata semangat? Kita nak menghadap Allah pun semangat. Tapi Allah ni baik. Baik sangat. Kenapa dia bagi sembahyang subuh tu 2 rakaat? Tapi sembahyang subuh itulah yang paling susah orang nak bangun. Tergelincir saja. Walaupun Allah tu dah baik gila dengan kita, dia bagi 2 saja sembahyang subuh tu. Hari ni dia bagi 2 saja. Dia tak bagi 4 sebab dia tahu pukul 5 kau kena bangun. Ini hamba aku ni memang dia tahu lalai. So minta dengan Allah, ya Allah kurniakan aku semangat untuk aku terus berjuang jihad ekonomi orang Islam. Orang Islam meniaga satu, dia tahu bayar zakat. Beri manfaat kepada orang. Kalau hari ini saya bagi tahu semua orang kena jadi orang kaya. Kenapa? Sebab kita bertuhankan yang maha kaya. Dengan kekayaan inilah kita boleh sedekah, boleh senangkan keluarga kita. So sebab tu Allah kata 9/10 rezeki datang daripada perniagaan. So perniagaan ni terlalu mulia, tapi jadi usahawan yang jutawan, hartawan, dermawan dunia dan akhirat. Seimbangkan perniagaan tu. Saya didik diri saya. Saya kata saya memang bukan ustazah, tapi saya pegang, letak, minta dengan Allah. Bila kita minta yang maha memberi ni, ada ke tulis you maha memberi? Tak. Yang maha memberi Allah. So minta, ya Allah kurniakan aku. Kurniakan aku sifat yang kuat semangat. Sebab aku nak berjihad. Untuk ekonomi orang Islam, aku meniaga, aku bayar zakat, aku boleh sedekah, aku boleh bagi anak yatim, aku boleh berinfak segala-galanya, ya Allah. Mesti Allah bagi. Kena aku yakinlah. Simple je saya orang dia. Pusing-pusing. Semangat maksudnya tu. Pandang semua. Betul lah. Dari segala aspek rohani dan juga jasmani, semangat, emosional, semua mainkan peranan. Saya kan, bila saya buat live dekat TikTok saya buat live pukul 9, pukul 10 sampai pukul 1. Saya seorang je. Saya tak suka ramai-ramai. Saya pening kalau ramai-ramai. Sebab saya buat live ni, saya ada satu mata saya yang akan tengok orang-orang yang tengok live saya tu. Dan saya ada target setengah jam aku kena jual berapa. Daripada setengah jam tu 30 minit aku bahagikan. 1 minit barang aku terkeluar berapa. So kalau saya nampak dia tidak bagus, saya akan cuba dengan platform saya yang cara saya lain. Saya twist pula. Saya pergi dengan pattern lain. Mungkin saya kena tukar baju color saya. Tadi dia share kan betul benda tu. Sebab saya pun pernah di scam di TikTok. Saya tidur, rupanya orang jual baju aku. Besok pagi, aku bangun tidur, orang kata kenapa baju madam tak buat live kan? Ada benda tu. Tapi
Yelah macam-macam kan, tapi Alhamdulillah hari ni saya buat live daripada pukul 9, pukul 10 sampai pukul 1. Pukul 1 saya akan rehat sebab saya nak jumpa Allah. Allah panggil saya. Pukul 2 saya akan bangun balik. Saya pergi buat live lagi. Saya akan sambung lah. Paling-paling saya live saya paling limit pun kalau ada date-date special tu. Saya akan buat sampai pukul 12 malam. Macam itu hari Merdeka saya buat sampai 12 malam. Best sebab kita nak bagi special rate kan. Dekat TikTok ni best ni apa tahu. You tengok kalau you jalan-jalan. Contoh baju tu RM50 dekat dalam. Tapi bila you beli kat TikTok, harga dia RM50. Kena TikTok bagi voucher lagi best. Sebab tu TikTok ni memang platform yang you belilah baju dapat voucher, dapat itu, dapat ini. TikTok ni baik hati, dia memberi. Cuma dia tak suka kita madukan dia. Jangan cuba-cuba nak madukan TikTok, okay? Baik, terima kasih Madam. Dan kita nak buka ruang kepada semua yang hadir. Kalau ada sebarang persoalan, tadi abang daripada Pure Nature dah tanya soalan tadi. Kenapa banyak sangat dia punya restriction di TikTok. Dan soalan ini kita buka kepada anda. Sama ada tanya kepada Madam ataupun tanya kepada Puan Azira tadi. Nak kongsi sikit sebanyak berkenaan dengan TikTok. Sekali lagi, kita buka ruang. Kalau ada sebarang persoalan. Sala-sala yang tak tahu macam nak buat live atau sebagainya ataupun macam baru nak mulakan perniagaan di TikTok Shop, inilah masanya untuk anda bertanyakan soalan. Ya. Anda perlu angkat tangan. Boleh angkat tangan saja. Maklumkan apakah Jangan soalannya. Dan kita akan berikan mic untuk anda tanyakan soalan. Yes, kita jemput sekali lagi presenter kita. Azira Azlan. Tiada? Mungkin ada soalan daripada mana-mana sala di reruai kita di sini. Ya bang, abang soalan? Ya sila. Okey. Kita ada 2 soalan daripada akak ni dengan abang tu. Bagi abang kat dulu. Lepas tu kita kumpul lah. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam. Saya Kak Yan. Soalan saya, apa pengalaman paling pahit yang Madam pernah alami semasa ber-TikTok? Pengalaman paling pahit, kalau ada. Saya secara jujurnya, saya tak pernah ada pengalaman pahit semasa saya di TikTok. Saya tak pernah ada sebab macam saya kata bila kita masuk rumah orang, kita tahu kita tumpang dekat platform TikTok. So kita kena jaga kita punya attitude dekat TikTok. Apa yang TikTok tak suka, apa yang TikTok suka. Dan you cuba, bila you masuk rumah orang, you kena sanjung. Dan orang akan hargai. Saya tak pernah ada istilah pahit. Saya boleh dikatakan, sampai suami saya kata, you tidur je lah kat kilang tu yang tak payah balik. Dah tak kerti nak balik ke 24 jam duduk live. Alah, sabarlah. I belum sampai lagi I punya target. Gitu. So tak adalah, pahit tu tak ada. Yang pahit tu kalau laki kita suruh kita balik. Tapi laki memahami. Alhamdulillah. Saya dapat syurga yang sangat memahami. The best of syurga yang Allah hadiahkan untuk saya lah. Dan redha dia tu yang sangat penting. Dan hari ni kalau orang tengok, wah Madam ada kilang jahit pukal. Dengan redha suami saya lah. Tu the best yang saya rasa. Tak ada tolak ganti. Dia sangat memahami dan dia support gila-gila kat saya. Walaupun dia tak join bisnes saya, dia dengan dunia dia. Tapi Alhamdulillah, dia doakan saya lah. Itu yang penting Irfan. Redha seorang suami untuk seorang isteri. Alright, soalan seterusnya mungkin kepada abang berbaju batik. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Su'ab. Saya nak tanya kepada Madam Maria. Ni Su'ab yang Madam dah sebut tadi tu ke? Bukan. Saya lain punya. Oh, okey. Saya Su'ab. Tadi dia sebut short app. Lain. Makcik ni memang suka marah-marah ke? Dia tanya saya, makcik ni suka marah. Sekejap lagi dia tengok nasib dia dalam kereta macam mana. Kan? Tak ada. Sebenarnya, saya bukan orang yang marah-marah. Saya bukan orang macam tu. Dia senang je, simple you all nak tahu. Bila kita jadi owner business, kita kena ada satu prinsip firm. Lagi-lagi saya seorang wanita yang menghandle lebih daripada 400 pekerja foreigner. So benda tu kena firm. Saya ada 400 komputer yang berbeza-beza. Kalau satu orang Madam panas, satu orang cakap Madam banyak sejuk. Habis aku nak dengar yang mana? Kan? Simple. So tak ada apalah. Benda tu saya kena firm lah, yang kena firm. Kena firm lah. Tapi Madam, you keep yourself positive macam mana? Sebab kan semua orang macam nak kena healing lah baru boleh Apa ada dia? Semangat. Budak-budak sekarang, dia kena di healing dulu baru boleh balik semangat. Kau tak Macam jadi mana, sedih je, lemah je. How do you stay positive? Stay positive. Oh, positif. Allah mengikut apa sangkaan hamba-Nya. Sebab tu saya kata, bila kita nak berniaga, kenal Allah dulu. Betul. Bila you kenal Allah,
Best gila sebenarnya sayang. Saya tak gerti nak cakap apa. Tapi sebab saya dah pegang. Dalam Al-Quran dia dah kata tau. Aku mengikut apa sangkaan hamba-Ku. Bila kau sangka buruk, buruklah yang datang. So tolong jangan ada negatif. Dan saya ada Madam Maria partner yang saya didik. Saya kata you all, kalau you all nak jadi Madam Maria partner, you all, kalau ada benda yang buruk dalam kepala otak you terhadap saya, you keluar. Saya tak perlukan you. Sebab saya ada Allah. Senang je. Simple saya orang dia. So, jadi orang yang positif. Sebab Allah mengikut. Ingat, kita hidup hari ni atas asbab Allah. Tahu? So, kena ada benda tu. Positif. Tak, saya satu benda lah. Masa saya buat untuk program Madam Maria Partner, saya kan ada kerusi yang Queen. Nama saya Maria. Kalau orang tengok TikTok saya, orang akan nampak kerusi tu. Kerusi tu dia kata tak boleh bawa naik dekat atas. Tak boleh masuk pintu dia. Saya kata apa tahu? Boleh. Dia kata tak boleh. Saya kata boleh. Kau jangan cakap dengan aku sampai kalau aku kata benda ni boleh masuk. Engkau siap Ending dia kan. Saya kata aku nak benda ni masuk. Aku tak nak tahu benda ni tak boleh ke. Saya lalu kan. Saya nak atas. Saya kata kenapa boleh masuk pula? Dia kata buka tak boleh kan. Engkau yang malas nak buka roda tu. Sebenarnya boleh. Sebab aku dah nampak benda tu boleh. Inilah sikap kau. Sebab tu kita buat dia sayang, bukan dia buat kita. Kalau kata saya tak boleh buat TikTok live lah madam, saya malu. Saya malu lah madam, macam mana lah madam. Astagfirullahalazim. Saya kata korang semua partner-partner aku, bila aku buat live engkau tengok, engkau kelon aku habis-habis. Betul dia orang kelon. Even sampai tasbih saya pun dia kelon. Tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya saya dah bawa satu benda yang baik. Benda ni saya letak bukan sebab saya alim, tapi saya ingatkan sahabat-sahabat, benda ni bila ada kita ingat nak nampak nama Allah. Sedangkan zikir tu senang je, Allah, Allah, Allah. Pun kita susah nak sebut. Yang kita sebut jemah, timah, itu, ini. Yang nama Allah yang senang, simple, Allah, Allah, Allah pun kadang-kadang. Itulah. Baik. Ada lagi soalan? Okey. Okey. Ada dua soalan. Boleh silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Madam kerana sampai tahap ni. Saya punya soalan, adakah Madam menggunakan TikTok ads selain daripada live untuk capai tahap jualan 600,000 tu? Tak, saya tak pakai TikTok ads. Ads saya dengan Allah. Saya minta dengan Allah. Biasanya kalau orang yang nampak live saya pagi, saya mulakan dengan doa. Itulah, saya mulakan dengan doa. Saya tak pakai ads, tapi kalau ada orang pakai ads tu ada jugalah. TikTok ada ads juga. Tapi kenapa ada benda free kita nak kena bayar? Kita gunakan diri kita tu ads, minta tolong dengan Allah. Itu je. Okey, soalan kedua, mungkin Cik dekat sebelah boleh jawab. Apa pendapat Cik berkenaan dengan untuk live, untuk ni tadi Madam dia jual produk. Kalau jual services, adakah sesuai untuk buat live? Ataupun memang dia kena buat TikTok ads ataupun konten biasa. Okey, itu saja soalan saya. Okey, soalan ni best. Saya yang jawab. Azira tak payah jawab. Sebab, sorry memang saya nak jawab. Sebab saya berasal daripada services. Because I kilang jahit pukal. I keluarkan a few jenama vendor-vendor yang nak jahit. Okey? So, satu benda. You tunjukkan konten-konten service you. Apa? Sebab konten yang ada 3 Ni hari ni saya share. Saya akan masukkan 3 konten saya setiap hari. Tahu apa dia? Yang pertama, konten saya. Kalau saya bagi pagi tu motivasi, tengah hari saya akan bagi result. Customer tengok baju madam cantik. Betul ke cantik? Ada customer yang akan cakap cantik baju madam macam mana. Betul tak? Ketiga, saya akan bagi informasi. Apa yang saya ada? Package apa besok saya nak buat? Saya nak buat harga murah. Saya akan bagi. So 3 konten ni you kena. Berbeza, bukan hari pagi healing, malam healing, tengah hari healing. Healing aja lah kau, tak ada kerja lain. Jadi sebab tu, konten saya memang kalau you nampak berbeza. Okay, you all minggu depan madam akan buat design baru kita akan keluarkan. Lawa tak baju madam? Maksud tu saya dah pakai baju baru lah. Tapi saya akan cakap saya akan release minggu depan. Itu konten informasi. Orang nak tahu. Konten. Hari ni saya share 3 konten. Informasi, result, customer. Dia of course nak tengok. Betul ke benda ni bagus? Betul ke benda ni cantik? Kita cari, Zira, Medan cantik tak? Contoh.
Jelas. Jelas. So lepas ni you buat content services you apa. Okay? Terima kasih. Just to add a little bit, di TikTok Shop sekarang ni we are only open for products sahaja. Services belum boleh lagi. Tapi macam Madam cakap, boleh guna TikTok sendiri sebagai platform marketing that you do such services. Cuma orang tak boleh beli secara langsung di TikTok lagi. Okay? So kalau services letak nombor, tak boleh juga? Tak boleh. Masih Kalau tak ada boleh. bag orin, tak boleh. Kalau ada bag orange? Kalau you dah attach bag orin dalam content ataupun live tersebut, Okay. you tak boleh letak contact number. Alright. Since services tak boleh letak dalam bag orange tu, Correct. so it's okay to... content lah. No more content. Content Okay. lah. Content. Content lah. Kan saya cakap tadi content. Baik. Content you, tunjukkan you buat apa. Dari situ orang akan pergi dekat you punya. Okay, baik Madam. Thank you. Baik, terima Alright. kasih. Seterusnya mungkin puan di belakang bertudung hitam. Okay, thank you. Nak tanya dengan Madam, ialah saya macam teruja dan excited dengan pencapaian Madam kan. Dan persoalannya, macam Madam dah mencapai dan semangat tu masih nak growkan lagi company kan. Tapi saya nak tertanya-tanya lah, apa matlamat Madam lagi sebab saya nampak Madam sangat-sangat macam semangat sangat untuk nak growkan lagi. Apa yang keinginan Madam lagi? Apa yang macam tak cukup ni, nak lagi. Hidup ni, satu benda yang saya nak cakap Hidup ni, saya nak bagi tahu you memang tak akan, you jangan cakap sampai tahap ni tak. Saya ada big why saya. Sekarang umur saya 50. Saya akan target umur saya 55, saya bebas hutang. Saya akan ada impian untuk buka satu pam minyak berserta dengan Starbucks untuk passive income saya yang saya tak perlu untuk buat TikTok lagi, tapi ada pelapis saya. Itulah terbenanya Madam Maria Partner. Sebaik-baik umat yang memberi manfaat kepada umat yang lain. Itu adalah pelapis saya. Kalau dia sabar, trust the process, benda tu dia akan dapat. So umur 55, saya tak nak kerja. Tapi saya nak jadi advisor. Saya nak jadi orang yang banyak masa kita, beribadat. So impian saya bebas hutang. Anak saya meneraju bisnes saya. Wah, saya rasa saya kena buat kelas dah ya. Kena buat kelas, Nanti. Madam. Lepas ni Madam ke Singapura ke? Ya, 9 saya akan ke Singapura dengan Madam Maria Partner di Singapura. Saya ada di Singapura Madam Maria Partner dan itu untuk TikTok Singapura lah. Okey. Dan mungkin insya-Allah barang saya akan ke Dubai. Saya my dream. Ya. InsyaAllah, mesti Allah tolong sebab selagi kita ada impian. So, you orang yang muda-muda, Madam sangat. Jangan kenal erti putus asa. Sebab benda yang Allah tak suka adalah putus asa. Boleh down tapi cepat-cepat bangun. Minta dengan Allah. Kalau saya buntu, saya terus pergi bilik air ambil wuduk. Saya terus solat sunat. 2 rakaat saya minta, Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, pancarkan cahaya petunjuk kebenaran ke dalam perjalanan perniagaan aku. Sebab aku buntu, aku tak nampak, Ya Allah. Itu the best. Dan kenal Allah dulu. Orang yang bukan Islam pun saya rasa dia ada Allah dia dengan cara dia, ada Tuhan dia. So kenal Allah dulu, baru you tahu kenal perniagaan tu macam mana. Alright, Madam. Saya kira selesai sesi untuk Madam Arya pada kali ini. Mungkin kita akan ada sesi pada Off jam stage, lain lah. Off stage, pada jam lain. Baik, apa pun tepukan Alright. gemuruh untuk kedua tetamu kita, Aha. Madam Maria dan juga Puan Azira. Azlan.